Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'assir, fa inna taysir kul asir alaika yasir. Allah tammim bil khair birahmatika arhamar rahimin. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan, alhamdulillah, pertama kita memanjat syukur kehadiran Allah. Kita berada di bulan Mubarak, Ramadan Mubarak, bulan yang teristimewa, bulan gandaan mengaut keuntungan pahala daripada Allah, bulan penuh barakah. Begitulah daripada 12 bulan, sebulan daripada 12 bulan yang Allah turunkan kepada kita. InsyaAllah kita berniat i'tikaf sementara kita nak sama-sama berkongsi dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nak berkongsi satu tajuk tafakkur tentang alam. Bila kita sebut istilah tafakkur, bukan tafakkur hak mendiam-diam tu tak. Tafakkur ialah budaya berfikir. Perkataan tatafakkarun, tafakkur. Kita akan melihat terlalu banyak ayat yang ada di dalam Al-Quran untuk kita fahami, untuk kita tadabbur, untuk kita melihat betapa kerdilnya kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nak baca satu ayat dalam surah Al-Baqarah. Banyak saya akan menggunakan ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Kita terjemahkan dalam bahasa kita. Sesungguhnya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar, sesungguhnya dalam penciptaan Allah cipta langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, siang malam berganti, wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, bahtera yang berlayar di lautan membawa apa yang berguna bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas samaa'i ma'in, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air hujan. Lalu dengan itu dia menghidupkan bumi sesudah mati, iaitu kering, dan dialah
sebarkan di bumi ini segala jenis haiwan-haiwan dan pengisaran angin, tiupan angin yang dikendalikan di antara langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala mengaitkan di dalam ayat yang terakhir, la ayatil liqaumi ya'qilun, sesungguhnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, keesaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Ada perkataan fikir, ya, ya'qilun, ada minda untuk berfikir. Tuan-tuan sidang jin, bila kita berfikir tentang alam, sudah tentu kita dikaitkan dengan akal, kerana akal itu adalah alat berfikir. Artinya manusia tidak boleh berfikir tanpanya ada akal. Bila kita bercakap tentang akal, akal merupakan anugerah terpenting kepada manusia. Allah mahu kita sebagai insan, kita sebagai manusia menghubungkan akal melalui fikir, memahami, mendalami, bertadabbur dan zikir. Ya, sama ada kita membaca, sama ada kita menyebut, sama ada kita melihat alam, kita belajar melalui alam. Kita nak sebut sini bahawa akal yang kita miliki daripada Allah Subhanahu wa taala adalah unik. Dengan akal manusia mampu mencipta kemajuan, apatah lagi tamadun yang cemerlang. Menjaga akal, bila kita merujuk kepada maqasid asy-syar'iyyah, objektif syariah yang 5, salah satunya ialah disebut hifzul aql. Kena jaga akal, kena jaga akal. Apatah lagi akal tidak dirosakkan dengan bahan-bahan yang memabuk ataupun menghayal yang boleh mencederakan diri kita. Bila kita bercakap tentang akal, kedudukan akal dalam Islam, bukanlah ia menyempurnakan, bukanlah mutlak, kerana akal juga mempunyai kemampuan dan had yang tertentu. Akal kita tidak boleh menembus di ruang-ruangan yang terdinding ke hadapan kita, kerana akal kita terhad. Namun demikian, akal kita juga tidak boleh menembusi apatah lagi perkara-perkara yang berkait dengan gaib ataupun perkara al-ghaibat, ya, perkara yang gaib, kiamat, apa lagi, banyak benda-benda, ya. Yang sebenarnya bila kita bercakap tentang akal, tafakkur, berfikir tentang alam, ya, yang sebenarnya ianya ada tujuan mengapa kita perlu berfikir. Antara tujuan yang pertama ialah
kita menyadari bahawa kita adalah insan yang kerdil, kita lemah. Yang kedua, saya nak sama berkongsi dengan tuan-tuan, Islam menyuruh kita berfikir, bertadabbur, apatah lagi Al-Quran hasil ciptaan Allah SWT untuk meningkat dan menguatkan iman kita. Karena itu bila kita membaca Al-Quran, apatah lagi kita membaca Al-Quran dan tadabbur di bulan Ramadan, wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Rasanya tuan-tuan baca Quran dia akan bertambah iman ataupun apa. Sedangkan Allah memberi jaminan, wa idza tuliyat ayatuhu, bila kamu baca ayat Al-Quran, zadatuhum imana, iman kita bertambah. Apatah lagi kita juga boleh meningkat dan menambahkan iman kita dan takwa kita apabila kita belajar dari alam. Kalau kita keluar daripada masjid dan surau, kita melihat penciptaan Allah, kita pandang di atas, kita pandang di bawah, semuanya kekuasaan Allah, semuanya adalah petanda Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Kita suruh juga berfikir, ya, bertadabbur sebagai kesyukuran kita kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan pelbagai nikmat. Kita bersyukur nikmat Islam, kita bersyukur nikmat iman, kita bersyukur nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur membolehkan kita hidup sehingga ke hari ini. Muslimin yang dirahmati Allah SWT, kalau kita pergi mendalam lagi, kerana bila kita bercakap tentang bersyukur ataupun kita bercakap tentang tafakkur, berfikir tentang alam, yang sebenarnya kadang-kadang Allah membuat kemuka persoalan kepada kita. Kita baca Al-Quran, kita dapat soalan-soalan yang Allah tanya kepada kita untuk kita jawab, ya. Jadi untuk kita menjawab persoalan, apakah makhluk dicipta oleh Allah sia-sia, percuma dan tidak akan dikembali kepada Allah untuk dihisap, dikira amalan kita? Saya nak mengajak tuan-tuan untuk melihat ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 130. Ini untuk menjawab apa yang Allah terangkan di dalam Al-Quran. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, Allah tidak menjadikan alam ini batil. Ya, Allah tidak. Kemudian kita merujuk kepada ayat Al-Quran yang lain, Allah bertanya untuk kita memberikan jawapan. Ya, Allah bertanya kepada kita, ayat yang biasa kita dengar, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, surah Al-Mu'minun ayat 115. Kita cari dalam ayat Al-Quran banyak soalan-soalan ini, ya. Allah bertanya, apa hasibtum, apakah kamu menyangka? Allah mula dengan perkataan adakah, ya. Adakah kamu mengira, kamu menyangka sesungguhnya aku cipta kamu dalam keadaan
sia kamu tidak akan dikembalikan kepada aku? Itu soalan yang Allah kemuka kepada kita. Di sinilah kita kena berfikir melalui ilmu. Ya. Kita berfikir melalui ilmu. Kalau kita dalami lagi daripada perkataan Allah tidak mencipta alam ini, alam yang indah ini sia-sia, termasuklah juga Allah tidak mencipta manusia dalam keadaan sia-sia, tak berguna, ya, dan sebagainya. Lebih jauh daripada itu, alam ini adalah makhluk Allah, kita faham. Manusia adalah sebahagian daripada alam. Maksudnya setiap ciptaan Allah sama ada di langit dan di bumi, dan segala isi yang kita boleh melihat melalui pandangan mata yang Allah berikan kepada kita adalah sebahagian daripada alam. Tegasnya, setiap selain daripada Allah adalah alam. Kullu ma siwallah itu dinamakan alam. Selain daripada Allah, setiap selain daripada Allah adalah alam. Bila kita sebut alam, mempunyai kelemahan. Di mana bila kita sebut alam, setiap alam adalah baharu. Ini bila kita sebut, bila kaitkan dengan akidah. Setiap alam adalah baharu. Setiap baharu adalah berubah. Dan setiap berubah akan menerima kebinasaan. Termasuklah kita manusia. Lebih jauh daripada itu, tuan-tuan, di antara makhluk Allah yang teristimewa yang mendiami alam ini ialah kita lah, insan, manusia. Kerana makhluk yang dinamakan manusia itu mempunyai keistimewaan berbanding dengan makhluk yang disebut sebagai haiwan. Kerana manusia ada akal, ada minda. Manusia ada memiliki otak. Otak manusia yang kita miliki berperanan sebagai akal untuk berfikir. Bukan berfikir saja, menakul, menganalisa setiap maklumat yang kita terima melalui deria. Tuan-tuan, kalau pegang api dengan tangan, ya, di sini deria akan memainkan peranan. Sama ada alat atau pada tangan kita ada rasa panas, ya, maknanya dia ada kaitan dengan deria, peranan yang kita lakukan. Okey, ya. Dan dengan akal, kita cuba gambarkan, dengan akal manusia boleh mentadbir bumi ini yang disebut sebagai khalifah. Dengan akal manusia boleh mencipta kapal terbang di angkasa. Dengan akal manusia mencipta kapal laut yang boleh berlayar di lautan yang besar. Dengan akal manusia mencipta tamadun yang hebat dan cemerlang. Dengan akal juga manusia dengan rakus boleh mencipta alat senjata canggih membunuh manusia dengan kejam. Yang di viral baru ini, 2 bodyguard, ya, diseksa, dirotan, nak diugut,
maknanya bernafsu kepada nafsu, bukan bernafsu Tuhan menjadi nafsu di dalam tindakan-tindakan dia. Kita lanjutkan. Walaupun sehebat mana manusia menggunakan IQ, minda dan akal untuk mencipta pelbagai teknologi, namun hakikatnya manusia itu adalah lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia dicipta dalam keadaan lemah. Jangka hayatnya terhad. Diri yang diamanahkan kepada dia terhad. Mata, telinga, tangan, kaki, apatah lagi setelah usahanya menjangkau tua. Matanya semakin kabur, kita nilai diri kita. Telinga kita semakin tidak dengar. Gigi kita lah, gigi saya pun gitu juga, dorongok dah kata orang. Kemampuan tangan kaki semakin lemah. Berapa ramai usia dihabiskan bagi setengah-setengah di atas katil. Kita habiskan masa di atas katil menunggu saat kematian. Berapa ramai yang tua menderita sakit, tidak mendapat kasih sayang daripada anak-anak. Muslimin yang dirahmati Allah SWT. Jadi untuk kita menjalani kehidupan, mestilah kita memerlukan kepada panduan untuk hidup. Kita pilih Al-Quran kerana kita orang Islam. Al-Quran lengkap. Al-Quran adalah kaedah penyelesaian dan lengkap, menyelesaikan pelbagai masalah. Sebagai dustur ilahi, Al-Quran yang lengkap, tanpa cacat celah, dan sebuah mukjizat yang mencabar kemampuan akal manusia. Kan begitu ya, dia mencabar kemampuan akal manusia. Kita melihat ke dalam lagi, lebih dalam. Al-Quran kaya dengan gaya seni. Tuan-tuan bacalah Al-Quran ya, bahasa yang indah, kaya dengan mutiara ilmu yang tidak ternilai. Apatah lagi mereka yang pakar dapat memahami Al-Quran mengandungi balaghah. Kadang-kadang tuan-tuan baru dengar ya, Al-Quran kaya dengan istilah majaz, isti'arah, ilmu bada', ilmu bayan. Mungkin tuan-tuan pernah dengar ya. Al-Quran mempengaruhi siapa saja yang membaca dan mendengarnya. Tidak jemu dibaca walaupun kita ulang-ulang. Percayalah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau boleh fikirkan, gambarkan, mungkin di usia tua ni tak minat membaca. Tuan-tuan kalau baca novel ya, macam-macam cerita novel ada. Berapa kali tuan-tuan akan baca novel tu ya? Mungkin sekali, mungkin dua ya. Lepas itu jemu nah. Dia tidak seperti Al-Quran, lagi baca lagi Allah Akbar. Tak apalah, dari peringkat kita baca Al-Quran, hati kita berbolak balik. Bila kita baca Al-Quran 10 minit
Allahu Akbar, sehingga akan timbul disebut sebagai az-zauq. Kita menjiwai, kita merasai, seperti mana kita merasai buah-buahan bila kita makan, tak cukup, ndak lagi, begitulah seterusnya. Demikian juga muslimin yang dirahmati Allah SWT. Al-Quran kaya dengan pelbagai ilmu. Kerana saya nak bercakap tentang Al-Quran, kerana berfikir tentang kejadian yang Allah cipta, yang Allah beritahukan di dalam Quran. Ilmu Al-Quran bukan sahaja membahas tentang yang disebut kadang-kadang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Al-Quran juga mempunyai istilah i'jaz, mukjizat Al-Quran. Terdapat dalam Quran perkara yang berkaitan dengan nasah mansuh, ayat Makkiyah dan ayat Madinah, turun Mekah Madinah, ayat muhkamah dan ayat mutasyabihat. Al-Quran juga membahaskan tentang pengumpulan Al-Quran, qiraat, termasuklah dalam istilah yang disebut oleh Al-Quran basyira wa nazira, berita gembira syurga, berita yang menakutkan, iaitu neraka. Muslimin yang dirahmati Allah SWT, sesuai dengan tajuk kita tafakkur, berfikir tentang kejadian alam, di mana kalau kita merujuk kepada Al-Quran, Al-Quran yang sebenarnya mengajak kita berfikir, bertafakkur. Ini disebut banyak dalam Quran, kita pun masa pun tak berapa lama. Cuma saya nak bercakap, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, dalam istilah, dalam unggapan yang pelbagai, antaranya dalam bentuk penerangan dan dalam bentuk penjelasan, dalam bentuk nasihat, di dalam bentuk istifham atau istifhamiyah, soalan, pertanyaan. Kerana itulah kalau kita baca Al-Quran, kita akan jumpa perkataan afala ta'qilun, apakah kamu tidak menggunakan minda ataupun akal. Kita cari lagi dalam Al-Quran, akan dapat di situ afala ta'qilun, tidakkah kamu berfikir. Kemudian kita jumpa lagi dalam Al-Quran, afala tadabbarun, tidakkah kamu mahu menyelidik, mengkaji. Dan seterusnya Allah SWT sebut dalam Al-Quran, afala tubsirun, tidakkah kamu perhatikan. Semua yang saya sebut itu menjurus ke arah budaya berfikir. Kemudian Allah SWT telah pun menyebut di dalam Al-Quran perkataan ulul albab. Tuan-tuan yang ingat yang ma'albab nah? Seminit lagi. Okey. Ulul albab. Ulul albab tu ialah bijaksana. Itu banyak dalam Quran. Li ulil albab, banyak dalam Quran. Kesimpulan yang saya nak sebut sini, kita nak kaji dalam Al-Quran, kita nak teroka dalam Al-Quran mutiara-mutiara yang berharga. Kadang-kadang kita tidak mampu dengan akal minda yang lemah. Mudah-mudahan kita kaji Al-Quran, bukan setakat kita baca, kita menitik beratkan dari segi aspek tajwid,
tetapi juga kita bertadabbur. Mudah-mudahan Allah memberkati hidup kita. Jadikan Al-Quran itu sebagai kawan setia yang rapat di mana-mana kita berada dan bila-bila masa, insya-Allah. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.